Berhormat Langkawi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Menteri Pendidikan untuk menjawab. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, projek One Pestarinet pada dasarnya adalah satu inisiatif kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggantikan dan menambah baik sistem rangkaian teknologi maklumat dan komunikasi ICT di sekolah-sekolah. Inisiatif ini bertujuan sebagai satu penambahbaikan kepada perkhidmatan Schoolnet yang telah pun tamat pada 12 hari bulan Disember 2011 dengan menekankan aspek nombor 1, perkhidmatan rangkaian end-to-end dan nombor 2, virtual learning environment. Dengan izin, Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 23 November 2011 telah bersetuju menawarkan tender perkhidmatan One Pestarinet Fasa 1 kepada YTL Communication Sdn Berhad YTLC. Projek ini dilaksanakan Pemula pada 13 Disember 2011 sehingga 12 Jun 2014 bagi kontrak fasa 1, 13 Jun 2014 sehingga 30 Jun 2016 bagi kontrak fasa interim dan seterusnya 1 hari bulan Julai 2016 sehingga 30 Jun 2019 bagi kontrak fasa 2. Sepanjang tempoh kontrak sebanyak 9,828 sekolah dibekalkan dengan perkhidmatan One Pestarinet. Pihak YTLC juga telah mendirikan sebanyak 2,748 struktur menara komunikasi dalam premis sekolah untuk tujuan penyampaian internet. Antaranya 1,143 struktur dibina di atas tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP dan 1,605 struktur dibina di atas tapak premis sekolah bukan milik PTP. Perjanjian One Pestarinet Fasa 2 telah pun tamat pada 30 Jun 2019. Walau bagaimanapun selepas perjanjian tamat, masih terdapat isu yang belum lagi selesai, iaitu nombor 1, kadar sewaan tapak bagi menara komunikasi dan nombor 2, charge elektrik untuk menara One Pestarinet Receiver Integrated System One BRIS yang melibatkan 2,748 struktur menara komunikasi yang saya sebut tadi. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2019, KPM ada merancang rundingan dengan syarikat mengenai penyewaan tapak, kadar penyewaan tapak dan charge elektrik menara One Pestarinet. Namun rundingan tertangguh kerana YTLC telah pun memfailkan permohonan untuk semakan kehakiman terhadap kerajaan Malaysia. Rundingan diteruskan setelah syarikat menarik balik permohonan itu pada 5 hari bulan Oktober 2021 seperti yang disyaratkan oleh pihak kerajaan. Pada 17 Mac 2023, Nota Jemaah Menteri berkaitan cadangan penyelesaian isu sewaan tapak dan charge elektrik menara komunikasi One BRIS bagi projek perkhidmatan One Pestarinet Fasa 2 dan pasca One Pestarinet telah pun dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Pada masa kini, KPM sedang memuktamadkan cadangan penyelesaian dan akan mengemukakan kepada Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju penyelesaian bagi isu ini. Tidak ada apa-apa tindakan undang-undang sivil difailkan di mahkamah oleh kerajaan setakat ini. Dalam masa yang sama, pelaksanaan projek One Pestarinet ini masih dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. KPM menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat perkara ini dan bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM dalam siasatan ini. Terima kasih, Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya bertanya soalan nombor 2 ini kerana saya merasa cukup kecewa. Kerana seolah-olah tidak ada hukuman kepada syarikat-syarikat yang sebegini. Kerana selepas 2 tahun sahaja ditamatkan 2019, waste to energy bernilai 4.5 bilion diserahkan kepada YTL. Kemudian 2021 juga
3.46 bilion juga telah diberikan kepada YTL berhubung dengan projek multi-lane free flow. Kemudian ada lagi digital banking license April 2022, extension of express rail concession 2024, dan jumlah yang saya dapat figure ni bernilai lebih kurang 6 bilion. Jadi seolah-olah tidak ada hukuman langsung. Yang Mohon Maknanya perkara ini akan berjalan seperti biasa. Soalan saya Yang Berhormat Menteri, apakah terdapat analisa kajian impak ekoran peralihan pelantaran persekitaran perbelanjaan Maya atau virtual learning environment kepada Google Classroom dan Delima sebagai option pelantar pembelajaran alternatif secara keseluruhannya? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Langkawi. Sememangnya isu Wan Pesarinet ini timbul setelah projek ini dianugerahkan pada tahun 2011 lagi. Dan pada tahun 2011 sampailah 2019, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kontrak-kontrak yang telah pun dimasuki oleh kerajaan pada ketika itu, telah pun menampakkan banyak masalah, termasuk yang mana kadar sewaan tapak tidak dimuktamadkan dan juga caj elektrik telah pun disambung dari sekolah kepada pihak syarikat untuk digunakan bagi tujuan menara komunikasi dia. Dan selepas tahun 2019, walaupun kontrak telah pun ditamatkan, menara itu masih lagi beroperasi untuk tujuan komersial. Dan ini merupakan isu legasi yang perlu diselesaikan oleh kerajaan sekarang. Tahun 2019, kontrak pun telah tamat. 2023, apabila kerajaan ini mengambil alih dan mengambil tanggungjawab untuk memastikan isu yang timbul ini dapat diselesaikan, maka nota Jemaah Menteri telah pun disediakan dan dalam masa terdekat, memorandum Jemaah Menteri untuk berkenaan dengan dua-dua isu, kadar sewa tapak dan juga caj elektrik ini juga akan dimuktamadkan oleh pihak Jemaah Menteri. Komitmen daripada kerajaan Madani adalah untuk memastikan isu-isu yang lampau ini dapat diselesaikan dan berkenaan dengan siasatan daripada SPRM, kami serahkan kepada SPRM untuk menyiasat. Berkenaan dengan projek-projek yang mungkin dianugerahkan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Langkawi, saya cadangkan supaya Yang Berhormat Langkawi boleh semak dengan kementerian lain yang terbabit, termasuk Kementerian Kewangan, berkenaan dengan isu-isu yang terbabit, kenapa projek masih diberikan. Dan berkenaan dengan sedikit sebanyak harah tuju, seperti yang Berhormat Langkawi sedia maklum tadi, selepas tahun 2019 kita telah mulakan dengan Google Classroom dan selepas itu telah pun dibangunkan pelantar T5. Pelantar T5 yang mana pada hari ini saya percaya bahawa telah pun memberikan satu manfaat yang baik dan satu kemudahan pembelajaran dalam pendidikan digital kepada anak-anak kita. Dalam soalan 11 nanti, Datuk Timbalan Dipertua, saya akan menjawab soalan berkenaan dengan dilema dan secara detail. Terima kasih, Datuk Timbalan Speaker. Dipersilakan Yang Berhormat